Okey, jadi recording pun dah bermula. Jadi kita teruskan dengan kita punya kelas. Okey, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita proceed kepada bahagian B. Okey. Sepanjang cikgu buat, kalau Alisa ada soalan, tanya terus cikgu, boleh? Boleh. Okey. Okey, padankan pola bagi setiap garis yang berikut. Okey. Jadi, kalau dia berkaitan dengan pola ni tahu Alisa, pola ni dia ada dua je. Sama ada pola tu makin besar ataupun makin mengecil. Okey, ingat kalau dia besar sama ada di dalam keadaan positif ataupun darab. Kalau dia mengecil pula sama ada di dalam keadaan negatif ataupun bahagi. Bila tambah, bila tolak. Bila tambah dia tolak ni maksudnya perubahan skala yang kecil. Kalau darab dengan bahagi ni perubahan pada skala yang besar. Habis dekat situ. Okey, jadi kita tengok dekat 0.3, 0.6, 0.9, 1.2. Dia membesar, dia membesar. Dan perubahan dia tak banyak. Perubahan dia 0.3 nak pergi ke 0.6 sikit je. 0.6 nak pergi kepada 0.9 sikit je. Jadi dekat sini kita tahu dia dalam keadaan tambah. Okey, jadi cikgu teruskan. 0.3 hingga 0.6 nak check dia, ambil nombor depan, tolak nombor belakang. 0.6 tolak 0.3 kita akan dapat 0.3. Jadi dekat sini kita tambahlah 0.3 dari nombor sebelumnya. Jelas kat situ, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kita tengok dekat soalan nombor 2, 5,1, -3 dia makin mengecil. Jadi dia makin mengecil, kita tengok sama ada di dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Perubahan dia sikit. Jadi bila perubahan dia sikit maksudnya dekat sini dia dalam keadaan tolak. Okey, bila dia dalam keadaan tolak, kita ambil nombor depan, tolak nombor belakang. 1 tolak 5, kita akan dapat -4. Jadi dekat sini jawapan dia adalah tolak 4 dari nombor sebelumnya. Okey, jelas? Jelas. Okey. Okey. Bagus kat situ. Okey, jadi kita gunakan konsep ambil nombor depan, tolak nombor belakang lah. Kalau untuk tambah dengan tolak ni. Okey, habis dekat situ. Kita pergi pula kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cara nak cari faktorkan ni. Ada kalkulator tak tu kat situ? Ada. Okey. 3x kuasa 2 tolak 48. 3 dengan 48 ni Alisa tengok dia dalam sifir berapa? Sifir. Ha. Tiga. Ya, sifir 3. Jadi bila sifir 3 maksudnya 3 tu kita letak terus kat luar, dia dalam kurungan. 3 bahagi dengan 3 dapat berapa? 1. 1. Jadi dekat sini kita dapat 1x kuasa 2. Negatif 48, tekan kalkulator. Negatif 48 bahagi 3 dapat berapa? Negatif 16. Negatif 16. Jadi sampai situ. Boleh faham? Boleh. Jadi dekat sini kita boleh kecilkan lagi. Kalau Alisa tengok dia ada kuasa 2, dia boleh kecilkan lagi. Cikgu ajar Alisa. Okey, mula-mula tekan kalkulator, tekan mode. Dah. Dah. Okey, tekan sampai jumpa EQN. Jumpa EQN. Jumpa. Okey, EQN maksudnya apa? Maksud EQN, equation. Oh. Ah,
Okey, jadi tekan dekat nombor ikut yang tu di nombor berapa? 1 ke 2 ke 3? 1. Okey, tekan 1. Okey, sekarang dia minta apa? Unknown. Unknown. Kita Mulai sekarang dengan bukan nak cari 3. unknown. Unknown ni adalah pemalar. Maksudnya kalau kita nak cari X tu apa, Y tu apa, bukan? Jadi kita tekan mode lagi sekali. Jumpa apa sekarang? Degree. Okey, degree. Degree ni apa? Degree ni adalah power dia. Power dia. Jadi sekarang dia ada kuasa 2. Jadi kita tekan degree dia 2. Boleh faham? Boleh? Okey, kalau nombor yang ada kuasa 2 ni, cikgu tunjuk, dia dalam keadaan A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, kalau apa-apa nombor yang ada X kuasa 2, X kuasa 2, maksudnya dekat sini mesti A dia. Jadi, dekat depan kita nombor 1, maksudnya A kita 1. Boleh faham? Boleh? Okey, sekarang tekan 1, lepas tu sama dengan. Dapat apa? Dia minta B pula Oh, kan? uh, Okey. Nombor B pula adalah kita kena ada X. Sekarang ni, nombor ni ada X kuasa 2, tak ada X. Maksudnya ada nombor yang ada 1 X je. Jadi bila tak ada, kita letak kosong. Tekan kosong, tekan sama dengan. Okey, dapat dah? dia minta C. Okey, dia minta C. Kita tengok pula dekat C ni adalah dia tak ada tulis apa-apa pun. X kuasa 2 tak ada, X pun tak ada. Maksudnya dia nombor sahaja. Jadi C kita adalah nombor sahaja. Jadi C kita adalah -16. Tekan -16. Dapat pula. Dia cakap apa tu? Dapat 4. Okey, X1 sama dengan 4. Betul? Eh, Tekan lagi sekali, kita ada X2. X2 sama dengan berapa? -4. -4. Okey, sekarang ini jawapan. Kita tak nak pun nilai X tu. Kita tak nak nilai X. Jadi kita buat pemfaktoran. Kita nak buat pemfaktoran +4, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Tolak. Tolak. Jadi X tolak 4. Okey, -4 ni -4. Kita tak nak pun dia punya ni. Tak nak jawapan X ni. -4 pindah ke sebelah dia jadi apa? Tambah. Ya, kita akan dapat X tambah 4. Jadi dekat sini, yang kita 3 dalam kurungan 1 X kuasa 2 tolak 16, boleh dikecilkan lagi, dia akan dapat 3 dalam kurungan X tolak 4, lepas tu dalam kurungan X tambah 4. Boleh faham? Boleh? Jadi jawapan dia adalah B. Nak belah bawah tu. Baru tahu ke yang ni? Tahu. Cara ni cara yang mudah untuk faktorkan kalau kita nampak ada kuasa 2. Nanti kalau sempat kita belajar lagi nak faktorkan kuasa 2. Okey. Boleh? Tapi kena ingat ni, kena salin. Salin dulu ni, salin. Cikgu bagi Okey. masa. Dah habis salin bagi tahu cikgu. Okey dah. Jap. Sikit lagi. Okey. Okey dah. Okey. Okey. Jadi sekejap. Cikgu minta izin untuk
Okey, cikgu sikit. Sikit je, sikit je. Okey, jadi dekat sini kita proceed kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh. Okey, okey. Jadi kita dah selesaikan soalan B, kita selesaikan pula soalan C. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni adalah tentang kecerunan. Ingat lagi tak pasal kecerunan? Boleh. Ya ke? Hmm. Okey, kecerunan adalah kalau dia dalam keadaan sengit. Kalau dia dalam keadaan sengit, dia tak tegak, dia tak mengufur. Jadi sekarang kita tengok AB ni dia sengit tak? Sangat. Okey, sekarang kalau kita pergi kepada nilai kecerunan, kecerunan ni ada dua, sama ada dia satu, dia kedua. Okey, cikgu letak orang dekat sini, cikgu letak orang dekat belah kiri dia. Okey, kalau orang tu ke atas, kecerunan dia positif. Kalau orang tu turun bawah, kecerunan dia negatif. Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang ni AB ni kita letak pula orang. Ada orang dekat sini. Okey, maksudnya dia naik ke dia turun? Dia naik. Dia naik. Jadi bila dia naik, dia positif ke negatif? Positif. Iya. Jadi dekat sini jawapan dia adalah benar. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi habis dah dekat sini, cikgu pergi pula kepada soalan D. Okey, jadi soalan D adalah tentang set. Tentang set. Okey, set ni adalah kumpulan. Adalah kumpulan. Okey, ingat kumpulan apa ni? Okey, set. Kalau nak senang faham tentang set, set ni adalah kumpulan tau. Kumpulan. Lepas tu dalam set dia ada unsur. Dia ada unsur. Unsur ni adalah dia punya ahli kumpulan. Okey. Sebagai contoh, cikgu letak set A. Set A, cikgu letak 2, 4, 6, 8. Jadi, kumpulan dia, kita cakap dia adalah dia kumpulan A. Eh. Ahli kumpulan dia apa? Ahli kumpulan dia adalah 2, 4, 6, 8. Itu kata mudah, semudahnya untuk kita faham. Tapi kena fahamlah set ni adalah yang A ni adalah set kita, yang belah dalam ni adalah unsur kita. Okey, jelas? Jelas. Okey, kalau cikgu cakap, set A. Set A mesti buah-buahan. Cikgu cakap oren, apple, lepas tu, mangga. Okey. Jadi dalam set A ni, bila kita dah setkan dia sebagai buah-buahan, jadi semua ahli kumpulan dia mesti tentang buah-buahan. Jelas? Okey, jadi Jelas. kalau kita tengok, okey bagus. Okey, jadi kalau kita tengok dekat set S, dalam set S, dia mesti nombor perdana. Dia mesti kumpulan dia nombor perdana. Bila cikgu cakap kumpulan dia mesti nombor perdana, maksudnya kita kena cek. Ahli kumpulan dalam ni mesti semuanya nombor perdana. Boleh faham? Boleh. Jadi kita tengok dekat sini 21 ni nombor perdana tak? Hmm. Nombor perdana tu apa? Yang boleh taruh dengan diri sendiri. Bahagi. Oh, Bahagi baik. dengan satu ataupun bahagi dengan diri sendiri. Tu je. Okey, 21 ni nombor perdana tak? Adakah dia boleh dibahagikan dengan nombor lain? Tekan kalkulator, ambil 21 bahagi 1 sampai 10. Hmm.
Dapat tak? Kalkulator okey tak? Tahu tak nak clearkan tu? Tahu. Okey. Ha. Okey, 21 bahagi 3 dapat berapa? 7. Jadi, bila dia boleh dibahagikan dengan 3 dan dapat nombor bulat, jadi nombor 21 adalah bukan nombor perdana. Jelas? Jelas. Jadi dekat sini padankan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Kita cakap A ni sebagai nombor perdana, tapi 21 ni bukan nombor perdana. Maksudnya ahli kumpulan dia tak sesuai. Jadi jawapan dia adalah tidak mungkin berlaku. Boleh faham? Boleh. Okey, habis dekat sini. Okey, okey. Itu pasal set. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Tata tanda tandakan right pada perihalan peristiwa pelengkap dalam perkataan dan tata tanda set. Okey, pelengkap tu apa? Ingat lagi tak pelengkap tu apa? Lupa? Lupa. Okey, pelengkap. Okey, dalam pelengkap dia mesti ada set semesta. Contoh cikgu letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, set A. Set A cikgu letak 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ini set A, set A. Kalau cikgu cakap pelengkap bagi A, cikgu kena letakkan nombor yang tak diletakkan lagi dalam A. Sebagai contoh, nombor 2 dah letak, jadi padam. Nombor 4 dah ada dekat A, jadi padam. Nombor 6 dah ada dekat A, jadi padam. Nombor 8 dah ada dekat A, padam. Nombor 10 dah ada dekat A, padam. Jadi nombor-nombor yang tak diletakkan ni adalah nombor yang kita kena letakkan dalam set pelengkap. Jelas. Jelas. Itulah yang dimaksudkan dengan set pelengkap. Salin nota ni. Okey. Kalau cikgu ada set semesta A, B, C, D, E. Cikgu ada set X. Set X cikgu letak A, B, C. Apakah pelengkap bagi X? D dengan E. Ya, betul. Jadi jawapan dia D dengan E. Boleh faham? Boleh. Tu pelengkap. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi pula kepada soalan B. Dia nak cakap pasal pelengkap. Dia nak cakap pasal pelengkap. Dalam kumpulan darah ni, dia ada 4 jenis darah. Okey, pelengkap kita sekarang adalah A, B, A, B, A, B dan O. Okey, tengok peristiwa mendapatkan kumpulan darah O. Peristiwa mendapatkan kumpulan darah O. Cikgu letak A. Bila dia dapatkan kumpulan darah O, jadi dekat sini O lah, kita letak O kat situ. Tapi kalau cikgu letak pelengkap, apa jawapan dia? A, B, A, B. Ya, A, B, A, B. Jadi sekarang dekat sini dia kata apa? Dia kata tentang pelengkap. Peristiwa perihal pelengkap. Dalam perkataan dan tata tanda set bagi peristiwa mendapatkan kumpulan darah O. Jadi dekat sini ini adalah peristiwa mendapatkan darah O. Jadi A ni adalah pelengkap A. Jadi bila cikgu dah tunjuk dekat sini, kita tengok dalam perkataan. Peristiwa mendapatkan bukan kumpulan darah O ke peristiwa mendapatkan kumpulan darah O? Bila dia bercakap tentang pelengkap.
Peristiwa mendapat kumpulan darah O. Kalau cikgu cakap peristiwa mendapatkan kumpulan darah O, dia A je. Sekarang kita nak ada pelengkap. Jadi kalau cikgu cakap pelengkap, Alisa bagi tahu tadi A, B, AB. Ada tak O dekat situ? Tak ada. Jadi jawapannya peristiwa mendapatkan bukan kumpulan darah O. Tu maksud pelengkap. Okey. Okey. Okey, tanda tanda set dia. Tanda tanda set untuk pelengkap tu apa? Alisa dah bagi tahu juga tadi. A, B dengan AB. Tu jawapannya. Boleh faham? Boleh. Salim. Kena tahu ni pasal pelengkap. Okey. Okey, dah habis Salim dah? Dah. Okey dah. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey, untuk soalan yang berikutnya tentang set. Tentang set. Ni Alisa jawab apa soalan C ni? Yang 31 yang bawah. Okey. Jadi, K itu apa? K itu peristiwa apa? Peristiwa memilih suatu nombor gandaan 3. Apa maksud gandaan tu? Darab. Okey, darab 3. Maksudnya sifir 3. Okey. Cikgu nak tanya Alisa, 31 ada tak dalam sifir 3? Tak ada. Tak ada. Jadi salah lah ini. Jadi jawapannya atas. Okey, jelas. Jelas. Kalau kita cakapkan pasal gandaan, dia mesti tentang sifir. Sifir berapa? Sifir 1, sifir 2, sifir 3. Apa yang ada dalam sifir 3? 33 ada dalam sifir 3. Cuba tekan. 33 bahagi 3 dapat berapa? 11. 11. Maksudnya 3 darab 11. Dapat 33. Kan 33 ni dalam sifir 3. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Habis dekat situ. Okey, jelas Ambil tahu tips daripada cikgu ni semua. Okey. Kita pergi kepada 3V. Okey. Cikgu nak tengok jawapan Alisa. Okey, ambil gambar jawapan Alisa. Ambil gambar jawapan Alisa. Cikgu nak tengok jalan kerja Alisa. Dah buat belum? Ni. Dah. Okey, ambil gambar cikgu nak tengok.
Okey, dah habis dah? Dah ambil dah? Okey. Uyuh, mana jalan kerja dia? Tu je? Okey. Okey, jadi, ada jalan kerja tak? Ke tak ada? Tak ada. Macam mana Alisa dapat 4V dengan yang tu? Saya darab 3 dengan 4 tu dapat 12. Oh, okey okey. Okey, tak apa, cikgu ajar. Jalan kerja dia macam ni. Okey, tengok warna biru, 3V sama dengan 3W tolak 4X kuasa 2 per dengan 4. Sekarang ni dia minta apa? Dia minta dia ruang jawab ungkapkan X dalam sebutan V. Bila kita cakap ungkapkan X, sekarang ni V sama dengan tahu. Sekarang kita nak buat X sama dengan apa? Maksudnya Alisa kena keluarkan X ni, dijadikan dia sama dengan apa? Jelas sampai situ. Jelas? Jadi kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi kita nak alihkan 4 dulu. 4 dalam kurungan. 4 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Sama dengan 3W tolak 4X kuasa 2. 3V darab dengan 4 kita dapat 12V. Jadi dekat sini kita dapat 4X kuasa 2. Sampai sini jelas? Jelas? Okey, jadi dekat X ni ada W. Kita pindahkan W pula. Ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 12V tolak 3W sama dengan negatif 4X kuasa 2. Boleh faham? Boleh? X ni masih tak duduk sorang-sorang lagi. Dia ada negatif 4. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kita kena bahagi dua-dua. Bahagi dengan negatif 4 sama dengan X kuasa 2. Jelas? Jelas? Lepas tu kita buat 12 bahagi dengan negatif 4. Kita akan dapat berapa? 12. 9. Bahagi. Dia terus satu ni terus bagi terus. 12 bahagi negatif 4. Sorry Alisa. Cikgu silap salih soalan. Soalan sebelah X ni tak ada negatif 4. Sorry. Cikgu tersilap salih soalan. Okey, kita mula balik. Sorry. Cikgu tersilap salih soalan. Okey. 3V sama dengan 3W tolak X kuasa 2 per 4. Okey, 4 pindah ke sebelah. Okey, dah betul dah. 3V darab 4 sama dengan 3W tolak X kuasa 2. Dekat sini kita dapat 12V sama dengan 3W tolak X kuasa 2. Okey, dah boleh dah kat sini. Okey, kita pindahkan pula. Positif dia jadi negatif. 12V akan tolak dengan 3W sama dengan negatif X kuasa 2. Jadi negatif ni sebenarnya Kak Alisa kena faham lah. Negatif sebenarnya maksudnya negatif 1. Jadi 12V tolak 3W negatif 1 ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi negatif 1. 12V bahagi negatif 1 positif bahagi negatif dapat positif ke negatif? Negatif. Okey, jadi dekat situ kita dapat negatif 12V. Negatif bahagi negatif dapat berapa? Positif. Positif. Jadi dekat situ kita dapat positif 3W sama dengan X kuasa 2. Kak Alisa boleh je susun 3 ni letak dekat depan, kita akan dapat 3W tolak 12V. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Jelas? Jelas? Inilah jalan kerja dia.
Hmm. Jadi kalau kita nak jawab yang pertama ni, tambah X kuasa 2. Mana tambah X kuasa 2? Jadi dekat sini bila kita nak pindahkan, kita akan tengok mana tambah X kuasa 2 iaitu sama dengan 3W. Mana yang ditambahkan dengan 3W? Mana X kuasa 2? Jadi dekat sini kita akan nampak mana tambah X kuasa 2 eh? Hmm. Oh, dia pindah cara lain Kejap SV 3W tolak. Kejap Alisa. Tapi itulah jalan kerja dia. Ni jalan kerja dia. Kalau kita tengok yang terakhir, Alisa tengok X sama dengan punca kuasa. X sama dengan punca kuasa. Dalam ni 3W tolak 2V. Ni jawapan dia. 3W tolak 12V. Ni jawapan dia. Ni salin elok ni jalan kerja ni. Okey. Dah salin dah? Dah. Okey. Untuk 3W maksudnya dia alihkan macam ni. Dia alihkan yang lain dulu. Dia alihkan macam mana? Dia tinggalkan 3W. Kat sini dia bila dia tinggalkan 3W maksudnya cikgu tengok 3V sama dengan 3W tolak X kuasa 2 per 4. 4 ni pergi pindah ke sebelah dia jadi 12V sama dengan 3W tolak X kuasa 2. Jadi dekat sini kita pindahkan 3W dibuat macam ni. Dibuat macam ni. Jadi dekat sini bila kita pindahkan untuk nak tambah X kuasa 2 kenapa? 12V negatif 3W sama dengan negatif X kuasa 2. Okey, jadi dekat sini kita nak bagi dia jadi tambah. Tambah 3W. Oh, okey. Sorry. Cikgu pindahkan ni je. Dia pindahkan X tu ke sebelah. Dia akan dapat 12V positif X kuasa 2 sama dengan 3W. 12 ni positif. Bila pindah ke sebelah dia jadi 3W tolak 12. Itulah jawapan dia. Jadi kalau dekat sini Alisa boleh tengok yang ni. Sini adalah 3W. Sini adalah X kuasa 2. Jadi yang dekat sini apa? Yang dekat sini adalah 12V. Ni jalan kerja dia. Okey. Alisa okey ke subjek yang bab ni okey? Tak. Tak Alisa tak faham tu apa yang cikgu buat tu. Faham, tapi Bila tak tahu kalau nak pindahkan mana satu uh, Oh, okey. Cikgu ajar Alisa. Kalau kita nak pindahkan, first step. Cikgu bagi tips je. Nanti salin tipsnya cikgu. Kalau ada bahagi, kalau ada pecahan, step pertama bila Alisa nampak yang persamaan tu, bila ada pecahan, Alisa kena hilangkan pecahan. Hilangkan pecahan. Maksudnya Alisa tak nak dia dalam keadaan pecahan. Nak hilangkan pecahan, dia dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama, daripada pecahan, bahagi dia jadi darab. Yang kedua, kita boleh guna darab silang. Okey. Ini dia. Okey, boleh faham sini? boleh. Okey. Okey, step yang kedua. Step yang kedua, Alisa tengok dia nak huruf apa. Yang lain, Alisa tengok dia nak huruf apa. Jadi, Alisa pindahkan positif jadi negatif ataupun negatif jadi positif. Akhir sekali, kalau ada pendaraban.
barulah Alisa pindahkan daripada darab pergi ke sebelah, dia jadi bahagi. Boleh faham? Boleh? Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh. Ada tak contoh lagi, Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang sama. 3W sama dengan 3W tolak X kuasa 2. Apa yang tadi cikgu buat? Step pertama adalah cikgu hilangkan pecahan. Cikgu tak nak nampak per ni. Jadi sekarang ni kita punya soalan kita nak X kan? Kita nak X ni duduk sorang-sorang. Kita nak X ni duduk sorang-sorang. Jadi bila kita nak X ni duduk sorang-sorang, apa-apa pun kena hilangkan pecahan dia. Jadi dekat sini cikgu pakai nombor 2 daripada bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 4 darab 3 dapat 12V, 3W tolak X kuasa 2. Jelas? Jelas? Okey, step yang kedua, tengok huruf. Huruf apa yang kita nak? Kita nak huruf X. Maksudnya X ni kena duduk sorang-sorang. Yang lain kita pindah ke sebelah. Contoh ada 3W. 3W ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita pakai positif jadi negatif. Boleh faham? Boleh? Apa maksud kalau ada pendaraban? Ingat, kalau nombor tu dia dalam keadaan single alphabet, single huruf. Huruf yang satu je, dia ada satu dekat depan. Jadi maksudnya negatif 1 darab X kuasa 2. Sebab itulah cikgu pindahkan darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Tu step yang ketiga. 12V tolak 3W bahagi negatif 1, kita dapat X kuasa 2. Boleh faham? Boleh? Ni boleh selesaikan positif jadi negatif, dia akan dapat negatif 12V. Negatif dengan negatif jadi positif 3W sama dengan X kuasa 2. Yang kuasa 2 ni kalau ada kita pindah je lah, dia jadi punca kuasa. Tu cara dia. Senang je, pakai 3 step yang cikgu bagi ni. Tak kisahlah macam mana pun soalan tu, pakai je 3 step ni. Salin. Ini bab berapa cikgu lupa lah. Salin dulu. Kita cuba buat beberapa latihan pasal ni. Okay, dah. Okay, dah. Sekejap. Lisa bagi cikgu masa kejap Sebab kalau tak buat latihan nanti dia lupa macam tu je. Kita cari satu soalan. Okey. 2 minit je.
Okey, cikgu dah jumpa dah. Okey. Okey, daripada soalan yang cikgu bagi tadi, daripada soalan yang cikgu bagi, contoh yang cikgu bagi, okey kita cuba buat A, B, C, D. Okey, cuba buat soalan A dulu, cikgu nak tengok. Ungkapkan M ni maksudnya kita keluarkan M tu sama dengan berapa? Okey, cuba buat A. Buat A lepas tu hantar kat cikgu. Untuk soalan A, cikgu bagi 1 minit je. Dah? Dah. Okey, hantar kat cikgu. Dah hantar dah? Oh, sekejap. Okey. Okey dah. Okey. Okey, pandai. Jadi itulah jawapan M dia. Okey, teruskan soalan B. Okey. Okey, dapat? Dapat. Oh, tengah hantar ke tu? Ah. Okey, cikgu nak tengok.
Ah. Salah. Okey, tengok cara cikgu buat, Ada shape pula tau. Cikgu macam terjatuh. Warna kuning. Tadi beli. Okey, kita pergi kepada soalan B. B sama dengan 2S tolak M. Okey, kita nak M kan? Okey, sekarang ada pecahan tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada pecahan, kita langkah kepada step yang kedua. Kita tengok huruf apa yang kita nak. Kita tengok huruf M. Jadi bila kita tengok huruf M, maksudnya kita kena alihkan 2S. 2S ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi. Negatif. Jadi kita akan dapat B negatif 2S sama dengan negatif M. Selesai step nombor 2. Jelas? Jelas. Step yang ketiga, alah ni negatif tau. Ni ingat, kalau dekat huruf yang ada M ni, sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. Negatif 1. Negatif 1 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini, ni positif B bahagi negatif 1 dapat negatif B. Negatif 2S bahagi negatif 1 dapat 2S sama dengan M. Ni jawapan dia. Tengok ni. Kalau ada pendaraban, apa cikgu cakap? Kalau ada pendaraban daripada darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jelas? Jelas. Okey, itulah jawapan dia. Okey, sekarang cuba buat C. Salin B tu, salin buat correction untuk B tu, lepas tu cuba buat C. Dah salin dah correction. Dah. Okey, cuba buat C. Okey, dapat dah C. Sekejap dulu. Okey. Tengok step apa yang cikgu cakap, Okey.
Ke. Ya, Kalau yang 5 tu boleh bawa ke tak A. boleh. Oh. Kalau bahagi pecahan yang hanya boleh dibawa adalah nombor bawah sahaja. Okay. Dapat tak? Hmm, tak dapat. Okey. Habis soalan tu. Bini dah salin dah. Dah. Okey, kita pergi kepada soalan C. Untuk soalan C, A sama dengan 5/2M. Okey, ni ada pecahan. Okey, macam cikgu cakap dulu. Step pertama ni ada pecahan. Kalau ada pecahan, hilangkan pecahan. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 2M darab dengan A, kita akan dapat 2MA sama dengan 5. Okey, boleh faham? Boleh? Okey, dekat sini kita tengok huruf apa yang dia nak. Okey, dekat sini kita ada dah huruf M. Tapi sekarang tak ada pun dekat sebelah dia. Tak ada apa-apa kat sebelah dia macam 3X tambah ke, 5Y tolak ke. Tak ada pun. Tak ada. Jadi bila tak ada, kita terus langkah step kedua, kita pergi kepada step yang ketiga. Kalau ada pendaraban, maksudnya dekat M ni, dia darab dengan 2, dia darab dengan A. 2 darab M darab A sama dengan 5. Boleh faham? Boleh? Jadi bila darab, kita pindahkan 2. Bila kita pindahkan, kamu boleh, Alisa boleh je buat macam ni. 2 darab dengan A kan dapat 2A. Kan? Mm-mm. Pindahkan 2A ni Mm. darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 5/2A. Ni jawapan dia. Ah. Salin. Lepas habis salin, buat D. Okey, 2 minit lagi tau. Okey.
Dapat tak? Dapat. Okey, hantar gambar kat cikgu, cikgu nak tengok. Okey, jadi dekat sini cikgu check. Okey, betul, itulah jawapan dia. Bagus. Salin ni elok-elok tips ni daripada cikgu, dah salin elok-elok dah? Dah. Okey, itulah tips dia. Jadi dekat sini walaupun kita pergi, Alisha nampak kita pergi sikit-sikit, sebenarnya daripada satu soalan tu banyak cikgu ajar. Daripada satu soalan tu banyak cikgu ajar. Cikgu nak teruskan ni tak sempat dah. Jadi untuk kelas kita yang seterusnya, cikgu nak Alisha cuba hantar je dekat cikgu apa yang Alisha dah buat. Cikgu akan betulkan yang salah je. Cikgu proceed kepada yang salah je. Okey, Okey. boleh. Boleh. Jadi kalau yang dah betul tu cikgu langkah. Sebab apa? Sebab next kelas ni cikgu nak habiskan terus. Ni senang je ni. Cikgu ada habiskan terus dah. Okey. Okey, jadi ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. Nanti masa exam masuk apa nanti? Tak tahu sebab, bukan bukan sekolah yang buat, Oh, kementerian yang buat. apa cikgu-cikgu tak ada bagi tahu? Tak ada. Diorang cakap suruh latih kertas USA je. Latih kertas UASA sahaja. Okey, tak apalah. Sama sekolah dengan mak ke? Ah, Oh, mak ajar English? mak ajar English. Oh, okey okey. Sekolah mana? SMK Taman Mutiara Rini 2. Taman? Mutiara Rini 2. Kat negeri mana tu? Johor. Oh, Johor. Okey okey okey. Okey, jadi sekarang pun dah pukul 10, sampai situ sahajalah untuk kelas kita untuk kali ni. Nanti hantar semua jalan kerja kat cikgu, Cikgu check. Kalau dah settle semua, mungkinlah kelas kelima nanti kita boleh pergi kepada drill soalan UASA yang seterusnya. Okey, boleh. Okey, baik. Okey. Sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ok